وسلم وكرم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. Sadaqallahul azim. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Ad-Duha ayat yang ke-11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kita dapat bersama-sama berhimpun di dalam rumah Allah Azza wa Jalla, dan kita berkumpul di dalam majlis ilmu, iaitulah majlis Raudhah min Riyadil Jannah, salah satu daripada taman syurga. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita dua nikmat yang begitu besar, iaitulah nikmatul iman dan juga nikmatul Islam, yang dengan sebab kedua nikmat tersebut kita dapat melaksanakan solat fardu subuh secara berjemaah, dan kita bangkit daripada tidur dengan bersemangat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas sebab dua nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, iaitulah nikmatul iman dan juga nikmatul Islam. Dan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tidak pernah lupa untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga dengan kerana lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai umatnya pun merasakan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla dan dapat merasai keamanan dengan sebabnya lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disebabkan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan di dalam hadis, innani ana rahmatul muhda, sesungguhnya aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan rahmat daripada Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala hadiahkan kepada umat. Alhamdulillah, moga-moga berkekalan keakidah kepercayaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti, dan moga-moga dengan selawat ke atas Nabi kita dapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti insya-Allah biidznillah taala. Dan juga tidak lupa untuk kita berselawat ke atas ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan juga semua para pengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ikhlas bi ihsan ila yaumiddin sehingga hari kiamat. Alhamdulillah tuan-tuan, hari ini pada subuh yang penuh dengan keberkatan ini, saya mengambil sebuah buku yang dikarang sendiri oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri hafizahullah ta'ala, sahibus sama'ah, ada mufti wilayah persekutuan Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri hafizahullah ta'ala, seorang ulama yang masih lagi berada di bumi kita Malaysia ini. InsyaAllah tuan-tuan, moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala manjakan umur beliau dan juga berkati ilmu beliau dan memanfaatkan ilmu beliau kepada kita semua fitdarain, pada dunia dua negeri, iaitu negeri dunia dan juga negeri akhirat insya-Allah biidznillah taala. Iaitulah kitab yang beliau karangkan ini bertajuk Majmu'atul Ahadits Al-Muta'alliqatu Bi-Dharwatil Bashariyah, iaitulah himpunan hadis modal insan yang kedua. Dalam kitab ini dihimpunkan beberapa hadis yang boleh kita jadikan panduan sebagai
manusia itu menjadi seperti manusia, yang digelar sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kami tidak menjadikan, yakni kami tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita bukan hanya sekadar insan sebagai manusia, bahkan kita juga sebagai manusia yang menjadi hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Karena manusia bila hamba kepada Allah Azza wa Jalla sahajalah makamnya tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla, makamnya sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana peristiwa Isra dan Mi'raj yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya kami telah memperjalankan hamba kami, abdihi, hamba. Allah Subhanahu wa taala tidak sebut rasulnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebut hambanya. Maknanya makam sebagai ubudiyah itu sangat mulia dan tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan lebih mulia daripada malaikat. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minhum. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah yang lain, yaitu suratul Fajr. Tak silap saya disebutkan di dalam Al-Quran suratul Fajr, yaitu surah yang bermaksud subuh. Dalam Quran yang disebut dalam suratul Fajr, Allah Subhanahu wa taala sebut, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati." Allah Subhanahu wa taala sebut, wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu, mardiyatan radiyah, yaitu dengan jalan Allah Subhanahu wa taala ridho, kamu juga ridho. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kita ridho, Allah juga ridho. Fadkhuli fi ibadi, masuklah di kalangan hambaku. Allah Subhanahu wa taala sebut, masuklah di kalangan hambaku. Allah Akbar, di kalangan hamba Allah Azza wa Jalla. Allah tidak sebut masuklah di kalangan umat Nabi, tidak. Allah juga tidak sebut masuklah di kalangan kaum muslimin, tidak juga. Tapi Allah sebut ibadi, hamba. Maknanya para hamba itu sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dalam hadis qudsi. Dalam hadis qudsi pun Allah Subhanahu wa taala sebut, "A'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la 'ala khatarin 'ala qalbin basharin." Allah Subhanahu wa taala sebut dalam hadis qudsi, aku menyediakan untuk hamba-hambaku, "A'dadtu li'ibadi as-salihin." Aku menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh. Allah sebut hamba-hambaku yang saleh. Iaitulah ma la 'ainun ra'at, iaitulah yang mana persediaan yang Allah sediakan kepada hamba-hambanya yang soleh itu, yang mana mata tak pernah melihat, wala uzunun sami'at, telinga tak pernah mendengar, wala ala khatarin ala qalbin basyarin. Begitu juga dengan hati tidak pernah untuk terlintas memikirkan betapa nikmatnya, betapa hebatnya, betapa beruntung dan bertuahnya persediaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada hamba-hambanya yang soleh. Moga-moga tuan-tuan kita semua ini tergolong di kalangan hamba-hamba Allah yang soleh. Sebagaimana juga yang kita doakan sebagai ketika mana selepas daripada mengambil air sembahyang, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan hamba-hambamu yang bertaubat,
Jadikanlah aku di kalangan hamba-hambamu yang suci, dan jadikanlah aku di kalangan hamba-hambamu yang saleh. Waj'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan hamba-hambamu yang saleh. Nah, Allahumma ja'alna minhum. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang saya ambil daripada kita ini iaitulah daripada Sa'id, daripada Qatadah, daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Lisanun zakir, wa qalbun syakir, wa badanun sabir, wa zawjatun mu'minatun salihatun." Maksudnya siapa yang diberi kepadanya 4 perkara, berarti telah diberi keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Yang pertama kata Nabi SAW, iaitulah lidah yang selalu berzikir. Yang kedua kata Nabi SAW, hati yang selalu bersyukur. Dan yang ketiga, sabar dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, istri yang beriman dan yang salihah. 4 perkara ini kata Nabi SAW, siapa yang memilikinya, nah siapa yang mendapatkannya, maka sesungguhnya kata Nabi SAW, faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah, maka dia telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Siapa dapat 4 perkara ini kata Nabi SAW, wa'tiya khairat dunya wal akhirah, Allah telah anugerahkan kepadanya keuntungan dunia, keuntungan akhirat. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan dalam hati Allah, kita tengok 4 perkara tadi ataupun 4 amalan ataupun 4 yang kita miliki ini. Kalau kita ada, alhamdulillah, kita sudah mendapatkan keuntungan di dunia ini. Nah, dan insya-Allah kita juga akan dapat keuntungan di akhirat sebagaimana yang Nabi SAW janjikan dan yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis daripada Sa'id, dan begitu juga daripada Qatadah, nah, sahabat Nabi SAW. Baik, yang pertama kata Nabi SAW, iaitulah lisan zakir, lidah yang selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Lidah yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan mendapat keuntungan dunia dan dia juga akan dapat keuntungan di akhirat nanti. Allahu Akbar. Lidah kita dihidangkan nak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin berat. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, tidak memberikan bantuan, tidak menolong lidah kita ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya kita tidak mampu untuk berzikir, walaupun untuk menyebut nama Allah, walaupun untuk menyebut satu kalimah alhamdulillah, walaupun nak menyebut satu kalimah subhanallah, Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Kita tak akan mampu untuk menyebut semua kalimah-kalimah mulia tersebut, melainkan kita dapat menyebut kerana bantuan dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, ataupun nusrah ini bantuan, nah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita tengok bagaimana ulama-ulama kita, tuan-tuan, bahkan tok-tok guru kita yang masih lagi hidup ni, yang masih lagi ada bersama-sama dengan kita, contoh misalnya yang selalu datang ceramah di tempat kita dengar sendiri, Masya Allah, asal dia ceramah, asal dia kuliah, asal dia bagi nasihat, pasti ada sebut Allah, pasti ada sebut nama alhamdulillah, kadang-kadang sebut Masya Allah, nah, kadang-kadang sebut selawat ke atas Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh yang paling dekat di bumi kita ni, di negeri Kedah, Syekh Zainal Asri Zainal Abidin, contoh, bagi contoh, cakap dia ada sebut Allah, nah, dengar nasihat, dengar ceramah, rakaman kat YouTube kan, ataupun kita dengar ceramah secara live kan, kita dengar sendiri dekat dia akan sebut Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, ada salah. Kalau kita mungkin disebabkan kita berjumpa dengan orang yang sibuk dengan kerja dunia, yang jarang mengingat
nanti akhirat, yang jarang pergi ke masjid dan surau, yang jarang mendengar kuliah, jarang menghadiri majlis ilmu. Mungkin kalau kita bersembang tak ada benda apa kita nak cakap, kita akan sebut. Bila bercakap bersembang dari itu cerita-cerita, tiba-tiba Allah bagi lupa, maka kita akan sebut apa dia? Apa nama? Ada setengah orang sebut apa nama. Ada orang kata dia kata apa? Bila tak tahu nak kata apa dia sebut, orang kata apa dia? Tak tahu, lupa. Tapi ulama-ulama kita biasa kata bila bersembang dengan kita dia sebut Allah, Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Bila lupa Allahumma sholli ala Muhammad, kita dia lupa apa nama? Orang kata apa lagi? Banyak ada bunyi. Tiba-tiba masuk dalam mulut. Dan bila mana sebut, bila lupa macam tu ataupun tak ada benda nak cakap, ataupun apa ni kita katakan Allahumma sholli ala Muhammad, berhenti sebentar dia akan sebut selawat, dia akan sebut Allah, dia akan sebut Masya Allah Rabbi dan sebagainya. Kita dengar ustaz kita yang dekat juga ni, dekat Pulau Pinang. Allahumma sholli ala Muhammad, siapa ni sahabat ni Ustaz Jeffrey contoh misalnya, sebut Masya Allah Rabbi, selalu juga dia sebut dah Masya Allah Rabbi. Dan bila benda tu kita selalu sebut, maka dia akan selalu terdengar, terngiang di telinga kita, dan kita akan selalu sebut di lidah, sebab kita istiqamah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita seorang-seorang, sama ada kita ramai-ramai, kita terus berzikir kepada Allah. Maka bila mana kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati, maka dengan sendiri dia akan keluar di lidah. Kalau dalam hati kita suka berzikir kepada Allah, contoh misalnya, maka dia akan dengan sendirinya keluar di lidah sebut nama Allah. Kalau dalam hati ini banyak hasad dekat orang, banyak benci dekat orang, banyak benci apa segala bagai, maka benda itu akan keluar dengan sendirinya tanpa kita sedar. Lebih baik kita menyebut zikrullah, Allah, subhanallah, alhamdulillah, supaya yang keluar di lidah kita itu adalah perkara-perkara yang baik, yang thayyibah, kalimat-kalimat thayyibah. Dan benda macam itulah juga yang akan menyelamatkan kita bila mana kita nazar. Kita nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Bila kita selalu berzikir pada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita buat tahlil, lalu kita zikir la ilaha illallah, afdal zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Ketahuilah afdal zikri, seafdal zikir, semulia-mulia zikir, zikir yang paling terbaik, afdal zikri fa'lamu, maka hendaklah kamu ketahui sebaik-baik zikir itu adalah kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Itu sebaik-baik zikir. Bila mana kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila mana kita suka zikir la ilaha illallah, bila mana kita nazar nanti Allah Ta'ala, kita juga selalu menyebut la ilaha illallah. Bila kita nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, malaikat Israel yang datang bertemu dengan kita, nak cabut nyawa kita, kita akan menyebut la ilaha illallah. Maka malaikat Israel alaihissalam yang nak cabut nyawa kita, bila mana kita sebut kalimat la ilaha illallah, malaikat Israel akan muliakan kita, kerana kita tergolong di kalangan ahli zikir, orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala. Moga-moga kita semua ini juga tergolong di kalangan orang yang suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak akan mampu untuk berzikir kepada Allah melainkan dengan bantuan daripada Allah. Sebab Nabi SAW pesan kepada sahabat Nabi yang bernama Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi SAW yang diutuskan ke Yaman untuk berdakwah. Nabi SAW kata dekat Muaz, wahai Muaz, ini uhibbuk, aku sayang dekat kamu wahai Muaz. Ini uhibbuka ya Muaz, aku sayang kamu, aku cinta. Uhibbuk ni sayang. Uhibbuk daripada perkataan hubbu. Hubbu itulah lahirnya perkataan mahabbah, sayang, kasih sayang. Ini sungguhnya aku, Nabi takkid ini, makna kata sungguh-sungguh Nabi sayang aku. Uhibbuk, aku sayang dekat kamu.
Allahu Akbar. Fakul fi kulli dubri salat. Wahai Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, katakanlah setiap kali kamu lepas daripada solat, angkat tangan doa pada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, ya Tuhan kami, maksud dia a'inni, tolong aku ya Allah. A'inni, bantu aku ya Allah. A'inni, sebab kita tahu ya, kita ni hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang lemah. Bila sebut lemah, kita tak ada kekuatan. Bila mana kita ada kekuatan, bila mana kita boleh buat sesuatu, ingatlah itu bantuan daripada Allah. Itu adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kena minta pada Allah, a'inni ala dzikrika, bantu aku ya Allah agar berzikir padamu ya Allah. A'inni ala dzikrika, bantu aku ya Allah agar selalu berzikir padamu ya Allah. Allahu Akbar. Wa syukrika, dan bantu juga aku ya Allah agar bersyukur padamu ya Allah. Wa husni ibadati, bantu juga aku ya Allah untuk melaksanakan ibadah padamu ya Allah. Nah, untuk kita minta bantuan pada Allah, itu adalah wasiat dan nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, supaya tidak lupa meminta bantuan pada Allah agar berzikir kepada Allah azza wa jalla. Allahu Akbar. Bila mana kita banyak zikir pada Allah, fazkuruni azkurkum. Bila mana kamu zikir, kamu ingat Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah lupa, yang tidak pernah tidur. Nah, tidak pernah lupa, tidak pernah tidur. La hayyun wa la yamut. Kita sujud sawi, sujud kerana lupa. Bila kita sujud, kita baca apa? Subhana man la yasru wa la yanam. La yasru wa la yanam. Maksudnya Allah tak pernah lupa, Allah tak pernah tidur. Bila kita ingat Allah yang tak pernah lupa ni, Allah juga ingat pada kita. Allah Ta'ala. Kita ni kalau orang ingat dekat kita, nah, kadang-kadang orang tu akan lupa kita bila kita susah. Waktu kita senang, waktu kita berjaya, waktu kita hebat, Allah Ta'ala ingat sungguh dia dengan kita. Macam tu tuan-tuan. Tapi bila kita lemah, bila kita difitnah, contoh misalnya, bila kita dah jatuh miskin, bila dah kita gagal, Allah Ta'ala, orang yang tu jugalah yang ingat kita tu kadang-kadang, itu juga tergolong di kalangan orang yang ingin menjatuhkan. Orang tu jugalah di kalangan orang yang ingin menfitnah, mengumpat, na'udzubillah. Tetapi Allah Azza wa Jalla, bila kita ingat Allah, Allah ingat kita. Bila kita buat dosa pada Allah, kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ampunkan dosa kita. Atau Allah Azza wa Jalla beza dengan manusia. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala disebut juga sebagai zikr. Zikr Allah yang maha mengingat. Allah Ta'ala. Nah, Allahumma ja'alna minaz zakirin. Moga-moga kita tergolong di kalangan orang yang suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang pertama. Bila mana lidah kita suka berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, insya-Allah tuan-tuan, kita akan mendapat satu keuntungan di dunia ini, dan insya-Allah Allah akan jadikan satu keuntungan lagi di akhirat nanti. Yang kedua, kata Nabi SAW, orang yang dapat keuntungan dunia dan keuntungan akhirat, iaitulah hati yang selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Nah, hati yang selalu bersyukur. Dapat nikmat sikit, syukur. Apatah lagi dapat nikmat banyak, dia selalu bersyukur pada Allah. Syukur ni ada tiga bahagian ataupun tiga perkara. Yang pertama, kata ulama yang disebutkan di dalam kitab, syukur dengan lidah, syukur dengan anggota badan, dan syukur dengan hati. Syukur dengan hati, bila kita dapat nikmat daripada Allah Azza wa Jalla, kita tahu nikmat itu datangnya daripada Allah. Satu, bila kita tahu nikmat itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, lidah kita dengan sendiri akan memuji Allah. Itu syukur dengan lidah, dengan menyebut Alhamdulillah. Syukur dengan anggota badan, nikmat yang Allah berikan dekat kita tadi itu, kita menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah ataupun untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Itu nama syukur. Nah, syukur dengan lidah, dengan menyebut Alhamdulillah. Syukur dengan hati, dengan meyakini di dalam hati nikmat yang aku dapat daripada Allah. Ilmu Allah bagi, kita tahu ilmu itu daripada Allah.
Rezeki, duit, contoh misalnya, uang yang banyak ke sedikit, kita tahu itu datangnya daripada Allah. Itu hati kita yakin datangnya daripada Allah. Sikit ke banyak ke rezeki tersebut, semua datang daripada Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang orang bila dapat nikmat banyak, dia ingat itu datang daripada Allah. Tapi waktu sedikit dia tak ingat itu daripada Allah. Betul. Sebab kena syukur pada Allah. Nikmat memperoleh kemenangan. Contoh misalnya, menang dalam pilihan raya, menang dalam Allah Akbar. Syukur pada Allah. Nak syukur pada Allah, kena laksanakan apa yang Allah perintahkan. Itu makna syukur. Bila kita tak laksanakan apa yang Allah perintahkan, kita tak dipanggil syukur, dipanggil kufur. Syukur lawannya kufur. Kufur apa? Kufur nikmat. Kalau nikmat Allah bagi dekat kita dan kita bersyukur, dipanggil syukur nikmat. Alhamdulillah syukur nikmat. Lagu lama dulu. Semua peluang, apa peluang? Dulu punya lagu Piramid dulu tak pernah dengar lagu tu. Nah, tak pernah dengar. Lagu mereka syukur, syukur, syukur ya Allah, lagu mereka. Nah, lagu yang tadi itu Alhamdulillah syukur nikmat kepada Tuhan pemberi rahmat. Dulu tak tahu, tak ingat ada lagu tu semua. Tapi begitu lagu dia. Nah, maknanya bila kita syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dipanggil syukur nikmat. Bila Allah bagi nikmat kepada kita, kita tidak syukur, dipanggil kufur nikmat. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla, Allah berikan dia pemerintahan, contoh kemenangan, kekuasaan, tiba-tiba tidak melaksanakan perintah Allah dan menolak hukum Allah, contoh misalnya, maka dia kufur nikmat. Kufur nikmat. Wal iyyazubillah, dipanggil sebagai faulai humul kafirun. Mereka orang kafir. Dalam agama kafir ada dua, satu kufur nikmat, satu kafir. Seorang kafir, orang yang menyembah selain daripada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Orang Islam kalau diberi nikmat dan dia tidak bersyukur, dipanggil kufur nikmat. Orang Islam bila dapat nikmat daripada Allah, bila dia bersyukur kepada Allah, dipanggil syukur nikmat. Atau bisa. Allahu Akbar. Maka moga-moga kita tergolong dengan hamba Allah yang sentiasa bersyukur. Bila mana kita syukur, Allah tambah lagi nikmat. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Bila mana kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, yang Maha Pemurah, akan tambah lagi nikmat. Allah Akbar. Kita pergi petang dan tengok rumah, masya-Allah, cantik-cantik. Hebat-hebat rumah. Lebih cantik daripada rumah kita. Masuk lagi nak rumah itu, masya-Allah, tengok rumah, Allah Akbar, cantik rumah. Ingatlah, tu rumah orang. Dan Allah lagi Maha Besar. Apa yang kita ada turun satu nikmat juga daripada Allah. Kita teringin nak juga rumah macam tu, Allah Akbar. Padahal kita dah. Allahumma salli ala Muhammad. Kata Profesor Hamka, jika kamu tak dapat apa yang kamu inginkan, jika kamu tak dapat apa yang kamu nak, sukalah dengan apa yang kamu ada. Jika kamu tak suka, jika kamu tak dapat apa yang kamu inginkan, yang kamu nak, maka Profesor Hamka kata, sukalah dengan apa yang kamu ada. Apa yang kita ada, sukalah. Itu nikmat juga daripada Allah Azza wa Jalla. Dan bila mana kita syukur dengan apa yang kita peroleh sekarang ini, Allah akan tambah lagi nikmat. Kalau Allah bagi satu lagi, itu nikmat rezeki, pemberian daripada Allah. Tapi kalau kita dah ada rumah, tiba-tiba kita nak lagi sebab dia nampak lebih hebat, lebih cantik, lebih lawa daripada tempat kita, sehingga kita sanggup lagi nak mohon loan segala-galanya, menyusahkan kita. Pada kita dah ada apa yang kita perlukan, kita nak menambah lagi kekurangan. Itu dipanggil sebagai mengikut nafsu dan dah cinta adalah dimasukkan Allah di dalam hatinya, cinta pada dunia. Keperluan kita dah ada, tiba-tiba kita nak tambah lagi keperluan tersebut, padahal tak perlu dah pun, dan sebab kita dah ada. Maka kalau kita buat macam tu, Allah tak bantu kita, Allah tak tolong kita. Tapi bila kita dah ada keperluan, kita dah syukur dengan benar, tiba-tiba Allah bagi kita lagi, itu adalah anugerah pemberian daripada Allah. Itu bisa anugerah pemberian daripada Allah. Dengan apa yang kita nak cari bersungguh-sungguh dalam keadaan payah, sedangkan kita tak ada segala-galanya, ada apa yang kita perlukan, semua ada juga ada. Tiba-tiba kita berusaha nak ambil dari benda yang kita tak berhajat langsung dengan benda itu, tetapi kerana teringin nak menuruti hawa nafsu, maka itu dipanggil dah ada satu bintik-bintik di dalam hati cinta pada dunia.
Allah na'udzubillah min dzalik. Sebab kalau Islam kata, jika kamu tak dapat apa yang kamu nak, sukalah dengan apa yang kamu tak ada. Alhamdulillah. Nah, itu dipanggil syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi yang kedua kata Nabi SAW, wa qalbun syakir, iaitulah hati yang selalu bersyukur. Orang yang selalu bersyukur dapat keuntungan dunia, dapat keuntungan akhirat. Yang ketiga kata Nabi SAW, orang yang dapat juga keuntungan dunia dan keuntungan akhirat, iaitulah badanun sabir. Badan sabir, badanun daripada perkataan badan, jasad badan kita. Nah, sabir iaitulah sabar. Nama kawan kita sabir maksudnya sabar. Kawan kita bernama Sobri pun daripada perkataan sabar. Sabarullah pun daripada sabar juga. Ya, sabar. Apa yang dimaksudkan dengan sabar sini? Iaitulah sabar dengan apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita. Sabar dengan musibah, sabar dalam melakukan ketaatan pada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat pada Allah Azza wa Jalla. Itu sabar. Siapa yang bersabar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pahala yang begitu besar kepadanya di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, yang terakhir iaitulah zawjatun mu'minatun salihatun, istri yang beriman dan yang salihah. Allahu Akbar. Kalau kita dapat istri yang beriman dan yang salihah, maka Nabi kata kita dapat keuntungan dunia dan dapat keuntungan akhirat. Allahu Akbar. Kalau tak dapat lagi istri yang beriman dan yang salihah, dah dapat lagi istri, kata masih tak soleh dah Ustaz, boleh tak tambah satu lagi? Nak dua? Yang satu soleh dulu tak? Tak ada masalah kalau kita mampu dan lagi. Kalau yang pertama tu kita rasa dia dah tak soleh, maknanya kita masih tak ada, sebab tak adil dalam mendidik istri tadi. Tak mampu lagi kita untuk mendidik dia. Tapi kalau kita dah mampu mendidik dia, nak tambah lagi satu, patah, tak ada masalah. Ada kota 4. Ya, Allah bagi kota 4. Ada. Kalau kita biasa, oh Ustaz saya memang tak mampu, Ustaz tak apa, syukur, alhamdulillah. Yang satu itu pun dah syukur kepada Allah. Ada. Kerana apa ini tak ada masalah. Yang penting apa yang disyaratkan Allah Azza wa Jalla mestilah adil, mesti ada keadilan di dalam apa ni, memberikan nafkah kepada istri dan empat. Istri yang beriman dan yang salihah ini siapa dia? Dan apakah ciri-cirinya? Istri yang beriman dan yang salihah kata Nabi SAW, istri itu bila mana kamu tengok, idza nazaratha, bila mana kamu tengok istri kamu, qurratul ain, sejuk mata memandang, suka tengok. Allahu Akbar. Tengok dia buat ibadah, tengok baca Quran, Allahu Akbar, suka tengok. Tengok dia solat pagi semalam sembahyang qiyamul, Allahu Akbar, suka tengok. Tengok pula dia lepas solat tu dia ambil tasbih zikir pada Allah, Allah, subhanallah, alhamdulillah. Tak tahulah kalau depan suami dia berzikir, Allah. Baca ni. Ada suami zikir Allah, ada mertua zikir Allah. Sebab Allah ada Allah. Ayat sebab dia mahu mertua. Ada mana suami dia tak ada suami, masya Allah, buka television, nonton apa? Nonton Korea, nonton Indosat. Allah tahu dah, Allah tahu. Masih solehah tak macam itu, tak solehah lagi. Istri yang solehah adalah istri yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Waktu ada suami kau, waktu ada suami kau, dia mahu tua, kalau bukan mahu tua, dia tahu Allah ada bersama dengan dia. Istri yang solehah kata Nabi SAW, idza nazarat, bila mana kamu tengok sejuk mata memandang, yakni akhlaknya. Suka tengok akhlaknya, suami suruh berada. Suami suruh apa dia buat? Dia faham apa suaminya. Allah sejuk kata. Suami pun rasa macam Allah sangat beruntung aku menjadi suami pada kamu, dan alhamdulillah syukur pada Allah sebab Allah menganugerahkan kamu sebagai istriku yang sah, yang menjadi amanah padaku. Kita sendiri akan merasa tenang bila bersama dengan dia. Allah Akbar, itu istri yang soleh yang disebut oleh Nabi SAW. Idza nazarata, bila mana kamu tengok sahabat sejuk mata kamu memandang, mengembirakan kita tetap.
Yang kedua kata Nabi SAW, isteri yang salihah itu iaitulah bila suami suruh dia buat, dia ikut, dia taat. Suami suruh buat apa dia buat, kecuali bukan perkara maksiat. La ta'ati li maksiatil khaliq, kata Nabi SAW, tidak ada ketaatan kepada perkara maksiat. Kalau dia menyuruh melakukan perkara-perkara mungkar, perkara keji, perkara dosa, melawan hukum Allah, maka tak boleh kita taat padanya. Tapi bila mana suami suruh buat perkara-perkara yang baik, perkara makruf, terutamanya ibadah dan kebenaran, al-haq, maka dia kena buat. Allah Akbar, itu isteri yang baik. Kalau dia tak mau buat juga, Allah Akbar, tak apa, sampai usaha didik, slow. Pak Nabi kata perempuan ni seperti tulang rusuk, tulang rusuk. Allah Akbar, yang mudah reput, mudah patah. Salah didik dia habis, pijak kepada suami. Salah didik akan dibijak kepada suami. Tuh. Tapi kalau benar didikannya mengikut acuan yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allah Akbar, kita tak perlu suruh, tak perlu ajar, tak perlu didik. Dia tahu sendiri apa yang dia perlu buat waktu bangun tidur, sehingga dah nak tidur semula. Dia tahu dia nak buat apa. Tuh isteri yang soleh. Allah Akbar. Moga-moga isteri-isteri kita semua menjadi isteri yang solehah, insya-Allah biidznillah ta'ala. Yang ketiga kata Nabi SAW, isteri yang solehah itu kata Nabi, iaitulah bila mana suami tak ada dekat rumah, dia jaga harta suami dan dia tidak benarkan lelaki ajnabi, lelaki asing masuk dalam rumah. Suami outstation, keluar pergi luar negara, keluar di luar negeri, hasil kerja, pada urusan kerja, urusan pejabat, urusan dakwah, contoh misalnya, maka si isteri yang ada di rumah hanya bersama dengan anak-anak, tak boleh benarkan lelaki lain, lelaki asing masuk dalam rumah. Tak boleh kata itu isteri yang soleh. Allah Ta'ala. Nah, apatah lagi kalau laki-laki tersebut laki-laki yang dibenci oleh suami, maka itu lagi tak boleh. Kalau istri masukkan juga tuan-tuan, Allah Akbar, itulah yang menyebabkan istri dan suami akan berlakunya perpernikahan yang mengakibatkan perceraian. Pergaduhan, perceraian, masuk metro, contoh misalnya, cerita pasal itu saja, dah kali-kali, bulan depan tak ada hubungan dua orang dari itu. Allah na'udzubillah, berakhir dengan satu keburukan. Kita nak berakhir, bermula dalam keadaan baik, bermula kita bernikah, Allah Akbar, sejuk, isteri kita menangis, duk cium tangan kita, salah tuan-tuan dia cium tangan, Allah Akbar, dia peluk pula kita, solat sama-sama pula. Terima kasih pula dekat ayah kita, terima kasih pula dekat mak kita, salam Allah, Masya Allah, gembira. Bahkan kita ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada keluarga besar kami, big family. Kita sekarang one big family, satu keluarga. Allah, bermula dengan baik. Sama-sama pula lepas itu dia akan nikah, sah nikah, sujud syukur pula kepada Allah, sama-sama sujud syukur kepada Allah. Tapi di akhirnya, na'udzubillah, su'ul khatimah. Bukan soal khatimah mati dalam keadaan khatimah, yakni berakhir hubungan dua tadi, dua insan yang ingatkan nak berkekalan sampai ke syurga Allah, tapi berakhir dalam keadaan yang buruk, na'udzubillah. Bahkan sentiasa ada dendam, sentiasa ada benci, yang saling menghina di antara satu dengan yang lain. Sedangkan pada permulaannya selalu memuji di antara satu dengan yang lain. Allah Akbar. Maknanya kalau macam itulah berlaku di antara suami dan istri, pernikahan tadi itu bukan didisebabkan kerana Allah, bukan kerana Allah, bukan nak reda Allah, bukan nak mengikut sunnah Nabi SAW, tapi kerana nafsu, mungkin kerana cantiknya wanita tadi, mungkin kerana kayanya wanita tadi, mungkin kerana keturunan wanita tadi, bukan kerana agama yang ada pada wanita tadi. Nabi SAW sebut arba'un tunkahul mar'ah li arba' dinikahi wanita, kerana empat perkara kata Nabi SAW, di maliha kerana hartanya, wali jamaliha kerana cantiknya wanita tadi, wa isabiah wa asabiah kerana keturunan wanita, wali diniah kerana agamanya. Fazfar bizati din, maka hendaklah kamu wahai laki-laki yang nak bernikah dengan wanita tadi kerana empat perkara tadi, fazfar bizati din, pilih yang beragama, yang berakhlak. Dari bersiadakah nescaya akan beruntung, akan dapat keberkatan kedua tangan kamu dalam rumah tangga kamu, akan memperoleh keberkatan dan keridhaan daripada Allah
sebab bila TM kan apa ni, internet kan, apa lagi, apa-apa lah, orang yang nak berniaga kan, niaga di motor kan, apa silakan jalan kaki, nak niaga kapet ke apa segala, bagi jangan masuk. Jangan. Kalau nak masuk, tunggu ada suami saya. Itu dia. Ataupun jangan sebut salam. Kalau isteri saja di rumah, laki-laki nak bagi salam, tak payah pun tak ada masalah. Jawab dalam hati saja. Sebab apa? Tak ada suami di dalam rumah. Itu isteri yang suami apa? Allah Ta'ala. Itu yang perlu dijaga oleh isteri untuk menjadikan dirinya sebagai isteri yang solehah, yang bila mana dia menjadi solehah, akhirat nanti kata Nabi SAW, dia nak masuk dalam syurga, masuklah mana pintu, kamu nak masuk ada 8 pintu syurga, mu nak masuk pintu 1 ke pintu 2, 3, 4, 5, 8 atau segala bakat, masuklah. Sebab kamu masa dunia bayar 5 waktu, mentaati suami, dan juga melaksanakan apa di puasa di bulan Ramadan, mentaati Allah, masuk dalam syurga mana kamu nak masuk, kata Nabi SAW. Mudah tak? Mudah nak masuk dalam syurga bagi wanita, tapi payah nak mentaati suami. Itu taat pada Allah mungkin mudah, dia sembahyang 5 waktu sehari semalam, tapi nak taat pada suami itu amat payah. Tetapi kalau Allah dia mudahkan, yakni Allah mudahkan kepada untuk mentaati suami, Masya Allah, isteri macam inilah apa yang diberi gelaran sebagai bakal ahli syurga, bersama dengan Fatimah Az-Zahra, bersama dengan Asia, bersama dengan Maryam, dan juga Sumayyah. Allah Ta'ala yang berada dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memang dijanjikan syurga bagi mereka semua serikati-serikati yang salihah, yang mukminah dan muttaqinah, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala. Dan juga istri yang salihah itu kata Nabi SAW, yang tidak membenarkan orang lain masuk ke dalam rumah, dan bila mana suami menyimpankan harta padanya, maka dijaga dan diamanah kepada harta suami. Amanah tuan-tuan. Allah Ta'ala. Nak amanah apa ya? Allah banyak duit dalam bank 20,000 kak. Suami kerja tuan-tuan, kerja Masya Allah, CEO, director, apa-apa kak. Contoh misalnya, kalau masuk dalam akaun isteri, puluh-puluh ribu. Allah Ta'ala, itu amanah. Amanah bagi isteri untuk menjaga amanah suami dari Allah Sayyidina Muhammad. Itu sebablah Nabi SAW sebut, dunia mata. Nah, dunia ini ada perhiasan, dan sebagai perhiasan khairu mata dunia al-mar'atu salihah. Sebab perhiasan dunia adalah perempuan yang solehah, wanita yang solehah. Allah Ta'ala. So Nabi kata, kalau kamu dah dapat wanita yang solehah tadi, maka sah, sungguhnya kamu beruntung dunia, dan kamu juga akan beruntung di akhirat nanti. Allah Ta'ala. Biarlah orang-orang, Ustaz, rumah saya kecil, Ustaz. Cik Ustaz, tak besar macam rumah tak pernah cantik Ustaz. Cik. Tapi alhamdulillah saya punya suami, saya punya isteri yang kedua-duanya mentaati perintah Allah, dan kedua-duanya memahami tanggungjawab sebagai suami, tanggungjawab sebagai isteri, tanggungjawab sebagai ayah, sebagai ibu kepada anak-anak. Alhamdulillah, rasa tenang dengan semua itu. Allah Ta'ala, biar menyampaikan tapi syukur dengan apa yang ada, daripada punya ilmu besar tapi masih tak merasa ketenangan, dan masih dia ada rasa kekurangan. Allah Ta'ala. Nah, moga-moga tuan-tuan kita semua ini menjadi suami yang baik, suami yang soleh, dan dia dan isteri kita menjadi isteri yang soleh dan suami yang insyaAllah bi'idnahi ta'ala. Saya rasa juga sekadar itu untuk perkongsian pada subuh ini, kuliah subuh ini, insyaAllah moga-moga ada baiknya untuk bisa utamanya, dan kepada tuan-tuan dan perempuan yang hadir dengan kuliah subuh pada pagi ini, insyaAllah bi'idnahi ta'ala, dan daripada Allah Ta'ala mengajar sendiri. Saya tak mahu bahasa dan tidak mahu di bahasa. InsyaAllah tuan-tuan sama-sama kita kadang berdoa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama barik as-salihin. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa la tansa أصبحنا أصبحت طيبا والحمد لله لا شريك له له الملك والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد